Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih saudara Muhsin Majlis, yang dihormati rakan-rakan pimpinan Parti Keadilan Rakyat, Parti Tindakan Demokratik, Parti Amanah Negara, rakan-rakan daripada UMNO Barisan Nasional turut bersama dengan kita malam ini. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi dan saya hormati. Ini dah jadi pentas kedua saya di Labu. Memandangkan saya antara yang diberi amanah dan tanggungjawab untuk bantu specifically Labu dalam pilihan raya negeri kali ini. Dan baru-baru ini kita lancarkan bilik gerakan yang dipimpin oleh Datuk Haji Ismail. Tentu sekali kita yakin bahawa apabila kita sudah pun menggerakkan jentera-jentera kita di bawah, gerak-gerak kerja ini sudah pun berlangsung dan malam ini kita boleh tengok sedikit hasilnya apabila kehadiran penduduk-penduduk masyarakat setempat yang membanjiri dataran kecil kita malam ini untuk mendengar sedikit penerangan. Ini Jelajah Madani. Jelajah Madani ini sudah saya kira masuk ke destinasi yang ketiga dalam tempoh beberapa minggu ini. Dan malam ini pentas yang keempat saya dalam Jelajah Madani. InsyaAllah selepas ini esok malam, lepas ni saya ingat akan ada lagi di beberapa dun yang lain termasuk Bukit Melawati, seterusnya Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu. Ada nyawa, ada jodoh, kita sampai juga. Cuma saya minta izin sikitlah dekat Labu, saya bantu juga tempat-tempat lain, tanggungjawab bersama. Saudara-saudari yang saya kasihi, kedua saya mohon maaf kalau malam ini sedikit dia tak ada nak garang-garang sangat. Macam ada Wiyah sebut tadi, Negeri Sembilan ni kadang-kadang kita pun nak sebut pun sampai kadang-kadang tak sampai. Sebabnya kita tahu kalau Negeri Sembilan ni alhamdulillah ditadbir sejak 5 tahun yang lepas dengan keadaan yang pertama muafakatnya, yang kedua bersihnya dan yang ketiga sejahteranya. Bersih, muafakat dan sejahtera Negeri Sembilan tu berlangsung dengan baik. Malah Saudara Izzuddin, Ketua Angkatan Muda Keadilan Rasah yang juga di sini, di Labu pun sentiasa maklumkan saya bahawa satu perkara yang tidak dikhawatiri oleh beliau adalah hubungan sesama masyarakat di Dun Labu ini, yang mana dipelihara cukup baik selama ini di bawah pimpinan Datuk Haji Ismail. Dan ini harus kita teruskan. Dalam pilihan raya betul, kadang-kadang kita bertembung, kadang-kadang kita bertelagah, kadang kita berkempen tu ada garangnya. Tapi masyarakat kita ini kadang-kadang dia memerlukan satu keyakinan bahawa yang pertama ada kestabilan politik yang boleh diterjemahkan. Dan itulah yang saya ingat kalau di Labu ini kita sudah pun capai. Dan yang kedua adalah soal dalam mengotakkan janji. Yang ini yang saya katakan bahawa Negeri Sembilan kadang-kadang kita tak risau. Sebaik selepas daripada 2018, pilihan raya yang lepas, saya ingat sampai sekarang 97% daripada manifesto yang digariskan oleh Pakatan Harapan di bawah pimpinan Datuk Seri Aminuddin sudah pun dicapai. Dia meliputi 71 janji manifesto. Dia bukan 97%, tu 10 janji je. 97% meliputi 71 janji-janji dalam pilihan raya. Ada sikit lagi yang mungkin masih lagi perlu diperkemaskan dan perlu diusahakan. Dan banyak lagi perkara-perkara yang saya ingat pencapaian untuk Negeri Sembilan ni harus kita sampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Saya ingat satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan kita, Tok Mat, yang memimpin UMNO Barisan Nasional di Negeri Sembilan. Apa dia sebut? Apabila berlaku perpaduan di peringkat Negeri Sembilan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, seperkara yang tidak dikhawatiri oleh beliau adalah ada agenda-agenda yang mungkin pernah diangkat oleh kerajaan negeri sebelum 2018 dan kemudian disambung pula sekarang oleh pimpinan Datuk Seri Aminuddin. Dan insya-Allah habis pilihan raya negeri 2023 ini kita boleh tengok satu lagi kesepakatan yang akan bawa lebih banyak lagi kebaikan dan juga insya-Allah kemajuan buat Negeri Sembilan apabila semua sepakat untuk bangunkan negeri ini. Sebab itu kalau di Labu, saya suka gunakan satu peribahasa, iaitu jangan bagi tikus baiki Labu. Benda tak rosak, jangan bagi orang lain datang kacau. Negeri Sembilan dalam pilihan raya yang lepas,
saya ucapkan tahniah. Satu kursi parlimen pun dia tak lepas pada Perikatan Nasional. Jadi, menjelang pilihan raya negeri kali ini, diharapkan dengan kerja keras dan kesepakatan kita semua ini, kita boleh pelihara dan pastikan Negeri Sembilan ni agenda-agenda kesejahteraan rakyat, agenda-agenda dalam membangunkan negeri ini dapat diteruskan dengan lancar. Dan saudara-saudari yang saya kasihi, kalau ada kawan-kawan, terutama anak-anak muda yang kat belakang sana, yang tepi sini, ini satu lagi karakter menarik tentang Negeri Sembilan yang saya cukup lega, iaitu kehadiran begitu ramai anak-anak muda ke pentas-pentas ceramah. Erti kata lain, walaupun kadang-kadang ni Tok Min jangan marah kalau orang cakap Tok Min ni pendiam. Sama juga. Kadang-kadang orang tanya, Negeri Sembilan ni kita nak simbang apa? Tak, baca elok-elok. Ada banyak perkara yang sudah pun dibuat di Negeri Sembilan. Cuma dia buat kerja lah. Orang buat kerja macam tu, dia diam. Kan? Tahu-tahu jalan semua dah 6,000 kilometer dah. Sebenarnya dah Negeri Sembilan ni selesai. Terutama yang di bawah negeri. Yang bawah Negeri Sembilan, di bawah jalan-jalan negeri. Termasuk jalan-jalan Maris. Jalan-jalan Maris ni kadang-kadang orang tak pakai pun dia turap juga. Supaya manalah tahu ada keadaan di mana ada orang nak guna, kurang-kurang lancar insya-Allah. Itu satu kejayaan yang saya anggap bukti kepada kenapa Negeri Sembilan ni perlu dikekalkan di bawah kepimpinan sekarang. Dan yang kedua, kalau orang tanya juga pasal Negeri Sembilan, boleh juga sebut tentang itu yang kita sebut tadi, kesejahteraan rakyat. Ya? Jalan-jalan kampung pun habis turap. Saya pernah tengok dalam Twitter, orang ambil gambar jalan mana, saya tak ingat, belah-belah Jelebu. Dia kata jalannya orang tak lalu pun dia turap juga. Begitulah sikap yang dia ambil oleh kepimpinan Negeri Sembilan. Dia nak pastikan tak ada cacat celah. Selagi ada mandat dan juga selagi ada kuasa dalam masa yang ada sekarang. Yang kedua, kalau orang nak tanya juga dalam skop yang lebih besar. Ini sekarang pilihan raya negeri. Dalam pilihan raya negeri, orang akan cuba buat perbandingan juga sedikit sebanyak. Walaupun kadang-kadang tu bagi saya sabgam gak bila orang cakap lepas pilihan raya negeri ni bertukar Perdana Menteri dan sebagainya. Ini halusinasi. Ini orang kata cita-cita ataupun mimpi di siang hari. Dia tak ada kena-mengena pun pilihan raya negeri dengan apa yang sedang berlaku di Putrajaya. Tapi kita kena buat juga sedikit sebanyak perbandingan. Kalau sebut perbandingan, kita tak boleh lari daripada nak ulas beberapa negeri yang ditadbir oleh Perikatan Nasional. Antara yang paling terkenal ya, kita tak naklah mungkin 1 minit kak. Okeylah. Kalau kita sekarang ni, sebab baru balik dengan saudara Rafizi daripada Kedah, mereka selalu Kedah ni lah. Kita selalu jadikan perbandingan. Dia bila tak ada agenda yang kuat bagi membangunkan negeri, dia ada satu solusi yang saya kira cukup kreatif. Dan saya suka sebenarnya, cuma fikir juga macam mana nak buat. Antara lain ni kalau macam di negeri Kedah tu, bila dia duk salahkan Persatuan ni. Kita nak bangunkan Kulim dan sebagainya, Persatuan tak bagi. Macamlah dulu kerajaan Persatuan tu tak ada PAS. Sekarang dia salahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Tapi solusi dia bagi apa? Dia kata, kita kena ambil balik Pulau Pinang. Itulah cara dia nak majukan Kedah. Susah kita. Bila tak dapat Pulau Pinang, sekarang dia ungkit pula. Kalau KL dalam Kedah, Kedah pun maju. Dia nak ambil KL pula masuk dalam Kedah. Saya risau lepas ni dia ambil Singapura masuk dalam Kedah. Banding dengan Negeri Sembilan yang hasilnya, kutipannya, dan juga apa sekalipun akta dan enactment negeri, dia lebih kurang je negeri-negeri ni. Kenapa boleh maju juga? 9 bilion pelaburan dibawa masuk oleh Negeri Sembilan menjadi antara tertinggi dalam negara ini. Bersaing dengan Selangor. Tapi boleh buat. Walaupun negeri ini jauh lebih kecil daripada saiz dan populasi. Jadi ini soal kepimpinan. Ini soal dasar negeri yang kuat. Diberi 5 tahun, kita boleh buat macam ini. Kalau diberi sekali lagi mandat 5 tahun, insya-Allah Negeri Sembilan ini terpelihara sampai bila-bila. Dan ini perkara yang ditakuti oleh Perikatan Nasional. Dia tak nak tengok kita jadi macam Negeri Selangor, Negeri Pulau Pinang dan beberapa yang pernah kita pimpin sebelum ini. Sekali dia bagi, baik. 2 kali bagi, baik. Maka kali ketiga, kali keempat, kali kelima, insya-Allah kekallah kita dengan pentadbiran yang dipimpin oleh kita sekarang. Cuma, saudara, dalam 20-30 saat yang terakhir ni, saya ingat tak cukup kalau kita sekadar nak ulas perkara-perkara begini tanpa ada rancangan masa depan. Dan saya harap di Negeri Sembilan ini berkat dengan kesepakatan politik yang telah dicapai, kita boleh rangka lebih banyak lagi kemajuan dan juga kesejahteraan untuk rakyat Negeri Sembilan. Siapa kata
dalam pilihan raya negeri kita tak boleh capai apa-apa. Inilah satu perkara besar yang sebenarnya telah pun kita capai, iaitu kesepakatan politik yang mampu menjamin insya-Allah kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Saya ucapkan selamat maju jaya dan berjumpa lagi dalam pentas-pentas yang lain. InsyaAllah saya akan bantu banyak di Labu ini. Berjumpalah kita. Izzuddin bawa pergi makan tempat yang sedap-sedap sikit. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Adam